Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, tiada yang tahu melainkan Allah. Allah Maha tahu. Maha tahu makna tahunya tak ada batas, makna tidak dibatasi oleh apa-apa. Dia tahu yang lepas akan datang, semua tahu. Semua dia tahu. Dan dia Maha melihat. Maha melihat, melihat tanpa batas. Tidak dibatasi oleh apa pun. Tak ada macam kita kalau ada dinding, belakang dinding tak nampak. Jauh tak nampak. Jauh sangat lagi tak nampak. Dalam batu apa ada tak nampak. Allah tak. Allah Maha melihat. Dia melihat tidak ada dibatasi oleh apa pun, maksudnya. Maha mendengar. Mendengar yang tak dibatasi. Kita jauh tak dengar, ramai sangat bercakap tak dengar. Perlahan je. Jadi apa Allah bagi kita boleh melihat, tapi bukan melihat tanpa batas. Ada batas, banyak batas. Itu kalau mata bagusnya. Kalau mata tu sakit, lagi tak dapat lihat. Kalau dia rabun, rabun jauh, rabun dekat, juling, macam-macam jenis penyakit mata. Orang juling tu, dia mata satu sana, satu sini. Dia tak ada stropsis. Stropsis apa makna? Penglihatan dapat mengetahui jarak dia. Jadi mata ni kalau ada selaputnya, orang selalu panggil selaput, cataract. Itu selaput dekat lens tu. Kalau selaput kat kornea, kita tak panggil cataract. Kita panggil opacity. Dekat kalau retina dia tu, kita panggil macam-macam nama penyakit retina. Lepas tu saraf dia lagi, yang ke otak lagi. Kalau ada apa penyakit ni tak nampak tak? Mata nampak bagus, selaput tak ada, saraf dia rosak, tak boleh lihat dia. Cantik mata dia tak nampak. Itu lagi lah tak nampak. Tak ada batas pun tak nampak ya. Ada orang dia rabun ayam kan. Orang Melayu, orang Malaysia cakap rabun ayam, tapi kita panggil night blindness. Malam tak nampak kan? Masuk malam dia tak nampak, dekat-dekat tak nampak. Ada orang rabun warna pula, macam-macam jenis rabun tau. Bukan kita rabun warna, merah tak nampak, ada kuning tak nampak. Orang tu kalau dia memandu kan,
kat Malaysia ni tak ada ujian nak dapat lesen tu, mata rabun ke apa ke, bagi je lesen. Sepatutnya tak boleh tu. Negara-negara maju dia semua ada vision test, color vision test. Sebab penting memandu. Rabun mana nampak. Orang rabun warna ni, dia lampu merah tu malap je. Jenis kita panggil protonopia. Saya doktor mata kan, tahulah saya term ni. Deuteranopia, macam-macam jenis tu. Dan tu rabun dia merah tu gelap dia. Jadi kalau lampu merah dia zoom, dia jalan. Dah accident. Itu baru mata ni, mata yang lagi sakit lagi, macam jenis penyakit mata ni, penyakit retina, kita panggil retinitis pigmentosa, sinar pigmento. Kamu tahu nama? Doktor tahu. Macular degeneration. Itu macula tu, iaitu bahagian paling tajam lah di retina, namanya macula. Dia bila rosak, reput. Bila dah tua, dia tak boleh lagi, tak nampak. Macular degeneration. The most central vision paling tak nampak. Gelap. Keliling terang lah. Ada penyakit pula keliling gelap. Terang tengah je ni, glaukoma. Jadi bayangkan, manusia yang normal pun mata paling tajam, mata orang asli dekat Australia, dia test, tajam. Dia, kita bagi tahu penglihatan ni, kalau normal 6/6 atau 20/20. Dekat Amerika dia panggil 20/20. British ni 6/6. Yang Aborigines tu 6/1. 6/1 dia. Tajam, jauh dia punya. Tapi dia tak boleh kenal yang, dia bukan maha melihat. Terbatas juga. Kalau orang yang penglihatan dia rabun, kabur kan, kita panggil dia low vision. Belum blind lagi, penglihatan rendah dia call it. Low vision patient, penglihatan rendah, dia orang ni kena pergi low vision clinic. Malaysia ada juga lah, tapi tak ada hospital low vision clinic, tak ada. Dia ada special hospital kat Australia. Zaman saya dulu, kita outdated, lambat. Dia orang yang low vision ni, dia pakai magnifier, macam-macam alat dia. Maknanya dia boleh ada vision sikit je lagi, belum blind. Satu lagi buta, habis terus tak nampak. Ini orang buta. Jadi Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha mendengar. Jadi siapa yang kita nak ikut? Nak ikut orang yang mata terbatas, dengar terbatas, kan? Ikut bini. Bini pun macam dia, terbatas juga. Mana dia nak tahu yang benar? Sebab itu tidak ada orang tahu yang benar ni, melainkan Allah je. Kenapa? Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha tahu kan. Dia tak nak ikut Allah. Sebab itu kita kena ikut Allah. Sebab Allah, dia Maha tahu. Sebab apa dia Maha tahu? Maha melihat, Maha mendengar. Maha melihat, tak ada batas waktunya. Tak ada apa pendiding, semua tak ada. Jadi cuba-cuba nak ikut Tuhan lain. Batu yang tak boleh melihat. Batu, bahala, tak boleh melihat.
Apa kau nak ikut dia? Dia melihat pun tak boleh. Mana dia tahu yang benar? Tahu benar. Batu berhala tu maha mendengar. Mana maha mendengar? Tak mendengar. Boleh dia tahu yang benar? Dia tak boleh bercakap lagi. Berjalan pun tak boleh. Bayangkan betapa bodohnya orang yang sembah berhala. Sembah benda yang lebih buruk, lebih tak tahu daripada dia. Manusia yang melihat, mendengar pun tak tahu apa yang benar. Cuba tengok mata dia tu yang tajam tu. Boleh tengok kalau benda tu jauh sangat. Boleh. Macam kita duduk kat airport, kita tengok plane tu besar. Lepas tu bila dia take off, dia lalu naik lama, tengok tak nampak. Dia bukan tak ada, dia bukan hilang, dia ada lagi kan. Kita yang tak nampak. Macam tu lah. Matahari kalau di horizon nampak besar, bila dia naik atas dia nampak kecil. Dia tak jadi kecil, dia sama saiz. Kita yang tak nampak kan. Itu mata normal bagus tau. Cuba mata buta pula, rabun, sakit, boleh nampak apa pun nampak kan. Semua tak nampak. Kita yang tak nampak ni, apa yang kita tahu? Kita nak tahu benda bila kita nampak kan, bila kita dengar, betul tak? Dari situlah kita tahu kan. Kalau kita tak nampak, tak dengar, tahu apa? Jadi Allah tu maha mendengar, maha melihat. Dia tentu maha tahu. Dan kerana tahu, maha tahu, dia maha bijaksana. Macam tu. Kalau kita tak tahu, bijaksana tak ada. Bodoh namanya. Lawan bijaksana, bodoh. Orang buta, orang pekak, bodoh. Kita nak lantik Perdana Menteri Malaysia yang pekak, yang buta, yang bodoh. Yang buta, pekak, boleh. Menang dia kalau bertanding. Ada Indonesia tu, Gus Dur, mata pun tak nampak, dia koma. Lantik juga jadi Perdana Menteri. Mana lama Presiden, berapa lama dia jadi. Jadi macam yang saya tahu, yang Allah ajar saya, yang kamu tak tahu. Kalau tidak, saya tak tahu ya. Sebab saya pun makhluk terhad semua. Jadi ilmu Allah tu semua dalam Quran. Bukan semua dalam Quran, maksudnya ilmu Allah maha kan? Yang dia beritahu kat Quran tu, dia punya ilmu lah. Ilmu Allah itu bukan ilmu manusia. Itulah yang paling betul punya, bukan paling betul punya. Jadi kalau kita nak ikut jalan betul, tak ikut Quran, memang tak boleh lah. Macam Sufyan, baca Quran pun tidak. Agak-agak dia tahu tak apa Allah cakap dalam Quran? Tahu tak? Jawab. Tak tahu. Diikut Quran tak? Diikut Quran tak? Tak. Kalau dia tak ikut Quran, dia ikut apa? Dia ikut kepalsuan. Benda-benda kepalsuan, tak benar. Seluruh manusia hari ini tak ikut Quran, dia mengikut kepalsuan. Dia buat undang-undang kan, dia tak ikut Quran, dia membuat undang-undang yang penuh ketidakadilan. Dia sangka adil, tak adil. Mana tahu manusia ni keadilan? Boleh tahu. Yang sedangkan dia terbatas. Terbatas melihat, terbatas mendengar, tentu terbatas ilmu. Tentu tidak bijaksana. Apa sebab kita kena
ikut Quran. Sebab Quran tu ilmu Allah. Allah tu maha tahu dan dia maha bijaksana kepada orang yang dia pilih sebagai nabi atau naib nabi. Mereka, Allah ajar mereka ilmu dan bijaksana. Allah bagi tahu. Dia tak ada ilmu aja dah. Ilmu dan bijaksana. Apa dia ilmu? Saya bagi tahu banyak kali, tak ada orang terangkan ni. Semua orang kata orang ilmu ni banyak tahu. Full stop. Dia banyak tahu apa Allah mahu. Bukan banyak tahu. Tahu apa Allah mahu. Orang yang tak tahu apa Allah mahu, apa pun dia tak tahu. Orang yang tahu apa Allah mahu, Allah akan bagi dia. Itulah namanya ilmu. Bukan banyak tahu. Yang hari ini dipaham, orang banyak ilmu tu banyak tahu. Banyak tahu tentang komputer ni, dia tak nama orang berilmu. Masuk neraka dia. Orang macam Samad tahu komputer kan. Saya tanya dia semalam, hard disk apa? Hardware and software. Hardware macam komputer, software dia punya sistem. Dan dalam software tu macam-macam ada. Lepas tu saya kata, kau mengajar apa yang kau sama budak ni? Objek, apa dia cakap kat saya? Object oriented analysis and design. Apa benda tu? Object oriented analysis and design. Makna semua benda ni dianggap objek. Itu nak buat software. Facebook tu software. Itu saya bilang dia ada software dia sendiri. Orang tak tahu company dia tu. Jadi orang develop macam software. So itu ilmu, tahu, tak boleh masuk syurga, tak boleh selamat dari azab kubur. Itu bukan Allah punya tahu tu. Allah tahu juga tu. Tapi tahu apa Allah mahu. Yang tu. Semua ilmu ni semua Allah yang bagi. Yang samad, yang orang tahu. Ilmu mengubat orang, doktor. Itu tak boleh nama orang alim, tak boleh. Orang tahu banyak ilmu agama, tahu banyak aja, tak tahu, dia tak nama orang alim. Orang alim ni namanya tahu apa Allah mahu. Sebab yang penting tu kita kena berbuat seperti yang Allah mahu. Namanya bijaksana. Atau namanya orang berzikir. Jadi orang hari ni banyak tahu aja. Agama, banyak tahu komputer, banyak tahu tanaman, banyak tahu ini, banyak tahu ini. Orang ni semua bukan orang alim. Walau dia tahu agama. Orang alim ni definisi yang tak pernah ada orang sebut pun selain daripada saya dengan izin Allah. Betul tak? Kat dunia ni. Sejak dulu. Ialah tahu apa Allah mahu dan juga tahu apa Allah tak mahu lah. Berbuat apa yang Allah mahu dan meninggalkan apa yang Allah tak mahu. Nama orang bijaksana. Katalah satu waktu tu dia berbuat apa yang Allah mahu. Dia orang bijaksana. Bukan apa yang Allah mahu kita buat tu sama je tak, berbeza mengikut keadaan. Keadaan tu apa Allah mahu lain. Kamu diberi ilmu apa Allah mahu pada waktu ni. Bukan sama je. Itu namanya orang alim. Hari ni kita panggil orang alim yang tahu ilmu agama je. Bukan tahu apa Allah mahu, tak. Tahu ilmu agama ni tak guna sebenarnya.
tahu peka, tahu ini, bau ini, jauh ini, sejarah Nabi, semua tahu. Kita panggil dia alim. Hafal Quran, hafal ini, kita panggil dia alim. Kita sebenarnya bodoh. Kita tak tahu siapa alim. Kita tak tahu siapa alim. Alim ni orang yang tahu apa Allah mahu dan apa Allah tak mahu. Baru bila dia berbuat mengikut apa Allah mahu dan meninggal apa yang tak mahu, dia jadi orang bijaksana atau ulama. Dipanggil ulama. Alim, ulama. Hanya kena. Sekarang punya alim ulama tahu ilmu agama, tak buat apa yang dia tahu. Tahu berceramah aja. Tahu berceramah aja. Dipanggil alim ulama. Jadi dia ikutlah. Apa jadi? Sesatlah. Tak ikut orang bijaksana. Dalam Quran tu tak ada. Dalam Quran tu pun orang baca pun dia tak faham sebab tak tahu apa yang Allah mahu. Allah bagi tahu satu cerita supaya kita faham apa Allah mahu, tak faham. Tahu cerita tu je. Boleh sampaikan orang cerita tu je. Cerita tu cerita ni, cerita sahabat, cerita ni. Buat apa tahu cerita sahabat? Kita nak tahu apa yang sahabat faham Allah mahu. Buat apa nak banyak baca sahabat? Bacalah Quran tu. Kenapa nak baca kisah sahabat lah? Baca Quran. Ni Quran tak baca, kisah sahabat baca. 6 sifat sahabat. Nak buat apa tahu 6 sifat sahabat tu? 6 sifat sahabat tu kita ingat itu ilmu. Ilmu tahu apa Allah mahu. Nak tahu apa Allah mahu, Quran mahu faham. Siapa yang Allah bagi ilmu? Bukan orang yang Allah tak suka. Orang mempersekutukan Allah. Mana Allah nak bagi ilmu? Macam kau. Mana Allah nak bagi ilmu? Mempersekutukan Allah. Nak? Nak Allah bagi ilmu? Allah bagi syaitan ada. Jadi penasihat. Orang yang syaitan penasihat dia, ada tahu apa-apa? Yang dia tahu apa? Nafsu. Apa nafsu dia nak? Itu semua bukan ilmu. Itu haiwan. Tak ada ilmu punya orang. Allah akan bagi ilmu ni pada orang yang Allah sayang. Jadi sebab itu kita kena buat amal yang Allah sayang dulu, Allah suka dulu, selepas kita mengucap. Jangan jadi macam Sufyan ni. Selepas kita mengucap, mana kita dah mengaku tiada Tuhan melainkan Allah dengan mulut kita, Muhammad Rasulullah Allah. Selepas tu kita kena jadi orang yang dicintai Allah. Kita kena berjalan di jalan yang menuju jadi kekasih Allah. Jadi untuk itu kita kena buat benda yang dia paling suka. Itu kita tak tahu. Baca Quran tak tahu. Suruh Quran habis, apa Allah suka? Tak tahu. Dan baca hadis yang paling Allah suka apa? Ada tulis taat ibu bapa lah. Hadis palsu. Cuma baca Quran, tengok apa yang Allah mahu. Jadi kita tak tahu, jadi bacalah Quran, tafsir orang yang tahu apa Allah mahu. Kalau kamu baca tafsir Quran, orang tak tahu apa Allah mahu, kamu pun jadi sesatlah. Kalau tafsir Ibn Katsir, orang ni cakap ni, orang ni cakap ini, ayat ni orang ni cakap ini bukan apa yang Allah mahu daripada ayat tu. Tak ada sebut. Ini cakap ni, ini cakap itu, ini cakap ini. Ini bukan ilmu. Ilmu ni kita tahu apa Allah mahu. Bukan Nabi mahu pun. Nabi ikut aja apa Allah mahu. Tapi kalau ikut Nabi buta tuli, mana kita ikut apa Allah mahu lah. Kita ikut apa Allah mahu je.
Nabi pun dia ikut apa Allah mau. Sebab dia diarah. Jadi sekarang ni masalahnya ini tak faham. Jadi dia kata kena belajar agama lah, masuk madrasah atau masuk pesantren. Jadi hantar anak pesantren, hantar anak hafiz, hantar anak mengaji, macam-macam lah, atas tujuan nak jadi anak alim. Jadi alim tu tak betul. Tahu ilmu agama bukan makna alim. Beza tak? Tahu ilmu agama, tahu apa Allah mahu. Beza tak? Satu tahu ilmu agama, satu tahu apa Allah mahu. Mana satu betul alim? Ini bukan alim ni, tahu ilmu agama. Hafal Quran, alim? Bukan. Hafal hadis, alim? Tak. Tahu apa Allah mahu dan berbuat seperti mana Allah mahu. Namanya alim ulama. Jadi kerana semuanya jahil, semuanya sesat lah. Ilmu tak ada. Kita kalau ikut apa Allah mahu, kita ikut orang yang maha alim kan, maha bijaksana, tentulah kita berjaya. Tapi kalau kita tak ikut Allah, kita tak adalah ikut yang maha tahu dan maha bijaksana. Bagaimana kita boleh berjaya? Bagaimana kita boleh selamat macam Rashidi ni? Sebab itu jangan, boleh tak baca benda lain tau. Boleh tak belajar fizik, belajar chemistry semua, tak ada, tak apa, tak masuk neraka. Tapi jangan tak belajar, jangan tak tahu apa Allah mahu, tak faham Quran. Ini neraka. Nah, jangan jadi orang yang tak tahu apa Allah mahu. Ini semua tahu. Paling tahu apa aku mahu. Itu tak payah belajar. Tak payah baca Quran tu. Tak payah baca Quran, tak payah sepanjang hayat. Sebab nak tahu apa aku mahu, macam Sufyan kan, dia nak tahu apa dia mahu, perlu dia baca Quran, perlu dia faham Quran. Sufyan, sebab dia nak tahu apa dia mahu. Kau ingat susah sangat kan nak tahu apa dia mahu tu? Susah sangat kan nak tahu apa kita mahu tu? Kena pergi sekolah ke? Pergi sekolah pun tak payah. Pergi sekolah tu bukan nak tahu apa kita mahu, nak dapat ilmu yang mana kita dapat kerja, dapat duit. Sebenarnya yang nak kita belajar jadi doktor, jadi semua ni nak dapat duit, nak dapat apa kita mahu, betul tak? Sebab itu tak ada kerja tak nak. Rashidi tak pergi ke mana belajar, sampai HSC je 3 kali. Dia kata dapat jadi cikgu, tapi dia tak pernah apply pun. Belajar sampai PhD pun dapat kerja dapat apa? Duit. Jadi yang manusia nak, yang manusia tahu apa dia nak, duit lah. Apa susah sangat tu? Budak tak pergi sekolah pun tahu. Hanya satu dapat duit banyak, satu kurang. Dua-dua tahu apa dia nak. Apa dia nak? Duit. Tak payah baca Quran ni. Tapi dalam Quran ni tak ada sebut pun yang Allah nak supaya kita banyak duit. Ada? Ada? Kau baca Quran tak? Apa Allah ada cakap tak dalam Quran? Aku nak orang banyak duit. Ada tu? Kenapa semua nak banyak duit? Nampak sangat tak baca Quran dan tak faham Quran. Apa Islamnya tu? Yang Allah terang daripada ayat Quran tu, Allah mahu orang beriman kepada dia. Iman Allah mahu tau, dan amal baik. Itu dia punya conclusion Quran semua. Kamu nak duit, kan tak ikut Quran.
hidup ni tak ikut Quran, nak duit ni, nak harta ni. Ikut Quran ke tak ikut Quran, nak banyak duit? Tahu pun kau tak, tapi kenapa kau nak banyak duit? Sebab kau tak baca Quran, kau tak faham, kau tak menghayati Quran. Kau hafal Quran, boleh membaca Quran dengan bagus. Apa Allah mahu tak tahu. Yang kau tahu dari lahir sampai sekarang, apa kau nak? Yang kau nak apa? Duit. Kalau baca Quran pun nak duit. Itu yang buruk tu. Yang dalam Quran tu tak faham apa yang Allah mahu. Jadi Allah maha bijaksana, Allah maha alim, Allah maha tahu, maha bijaksana. Jadi kalau kita tak ikut dia, pasti kita binasa lah. Siapa pun tak ikut Allah akan binasa punya. Dia faham atau tidak? Jadi orang yang tak ikut Allah ni, dia tak tahu apa Allah mahu. Dia tak baca Quran. Sebab itu orang yang tak baca Quran ni neraka punya. Orang yang tak baca Quran ni orang neraka. Orang neraka. Kita belakangkan Quran, makna kita membelakangkan syurga. Kita belakangkan Quran, kita tak ikut Quran. Jadi Quran ni tafsir dia kepada kalimah tu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tafsir ni. Jadi kalimah la ilaha illallah tu ada hak dia. Maksudnya bila kita ucap kalimah tu, dia ada tanggungjawab. Dia kalimah tanggungjawab, macam kalimah nikah. Kita tak buat tanggungjawab tu, kita tak dapat faedah daripada mengucap tu. Apa hak dia, apa tanggungjawab dia? Selepas mengucap ni, kita kena buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Dengan korban harta diri, dengan cara Muhammad SAW, dengan niat nak buat Allah. Maksud mengajak manusia kepada Allah, yang belum mengucap mau diajak mengucap. Yang dah mengucap mau buat kerja. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan jaga solat. Ada orang buat ni. Hari ni umat tak buat kerja dakwah, umat tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah, umat tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Muhammad SAW, dengan korban harta diri. Maknanya umat membelakangkan Quran, membelakangkan kalimah. Bila kita membelakangkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita telah membelakangkan. Macam faham sangat sebenarnya. Macam ni. Bila saya cakap ni, cakap lah. Tapi tak nak buat kerja dengan betul. Kita telah membelakangkan Quran sebab kita tak buat kerja menunaikan hak kalimah ni. Sebab itu Nabi bilang, semua yang ucap kalimah ni dapat faedah. Faedah, hilang duka cita, tidak ditimpa bala bencana, melainkan dia tidak tunaikan hak dia. Hak dia apa? Itulah dia. Kerja ni, kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, tak buat. Jadi macam mana kita kata kita ikut Quran? Baca Quran adalah, hafal Quran adalah, ikut Quran tak ada. Sebab tak buat kerja. Bila tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, kita tak menaikkan hak kalimah, maka kita membelakangkan kalimah, kita membelakangkan Quran. Apa nak jadi kepada orang yang membelakangkan Quran? Mana tempat dia? Syurga? Mana boleh syurga? Neraka. Hari ni dulu lagi, bila Nabi-Nabi mati, meninggal, dia orang tinggal kerja ni. Masa Nabi hidup, dia orang ada buat je. Semua Nabi-Nabi dulu, Nabi Saleh, Nabi Hud, akulah Nabi yang dihantar oleh Allah untuk kamu, ikutlah aku. Dan semua cakap tu, ikutlah aku.
Kenapa dia suruh ikut aku? Ikut aku dan semua aku buat lah. Termasuk paling besar kerja dakwah. Ikut aku, dia cakap. Nabi-Nabi tak cakap ikut buat kerja dakwah. Ikut aku. Apa aku buat, kau buat. Sebab itu kita kena ikut sunnah Nabi. Apa Nabi buat, kita buat. Yang kita tak buat, yang sunnah dia, yang dia suruh kita jangan buat. Macam berpuasa je. Nabi bilang kau jangan ikut yang ni. Itu tak boleh lah. Tak ada makan, sahur tak ada. Nabi SAW kan bila dia makanan tak ada kat rumah, dia tak ada sahur. Dia tengok tak ada, dia puasa. Kan? Itu kita jangan ikut. Yang lain semua kena ikut. Kita kata ketip kuku kena sunnah, janggut ada. Yang Nabi buat hari-hari ajak orang kepada Allah tu, kita tak masukkan dia sunnah. Kita kata ini tak payah. Bila Nabi bilang itu tak payah? Buat kerja dakwah tu saja-saja pandai-pandai menyembunyikan kebenaran. Termasuklah yang menyembunyi ni, orang yang tahu bagi tahu orang tak payah buat. Ataupun dakwah bukan macam Nabi ni, macam saya pun dakwah mengajar kat masjid. Lepas tu dapat duit. Tu sebenarnya dakwah macam Nabi tu kamu bolehlah buat, bukan cara itu aja. Tengok dia orang punya cara nak menyembunyikan kebenaran, berdosa besar. Ada setengah baik sikit, bagus awak, bagus dakwah, saya tak mampu lah. Kenapa tak mampu? Sebab yang ikut Nabi ni yang mampu je. Yang saya ustaz tak mampu. Boleh cakap itu. Orang tabligh dakwah bukan Islam, kita tak mampu lagi. Dia bukan tak mampu ke mampu. Mampu siapa bagi? Mampu ni Allah bagi. Kalau kau nak minta pada Allah, Allah bagilah kau mampu. Asal pula tak boleh pula. Macam mampu tu dari kamu. Mampu tu dari Allah. Tak ada. Cakap kita dakwah bukan Islam tak mampu ni ialah perkataan yang salah, buruk. Azab datang. Kenapa tak mampu ajak orang bukan Islam masuk Islam? Orang bukan Islam tu boleh bagi bahaya ke? Boleh. Tanpa izin Allah boleh pukul kita? Tak boleh. Dia boleh pukul kita ke? Boleh. Kenapa takut? Kenapa kata tak mampu? Dia marah kita. Biasalah orang marah kita. Dia marah, Allah perintah kita sabar, diam. Bukan suruh marah dia pula. Apa yang tak mampu pula? Oh, saya kalau dia marah saya mesti marah. Saya tak mampu tak marah dia. Macam Rashidi, saya tak mampu tak marah dia. Bukan tak mampu tak marah dia, tak mau ikut nafsu. Oh, dia marah aku, ego aku sudah cabar, aku mesti marah. Itu tak mampu tak marah. Kita mesti tekan. Kita mau ikut perintah. Apa yang ada susahnya? Bukannya kita akan dipukul. Dia pukul kita kata tak apa, maafkan saya. Yang pukul dia balik. Itu Allah mahu orang buat kerja dakwah ni. Belanja harta diri, masa sendiri. Susah ke? Banyak benda kita bagi masa. Cari duit bagi masa, tu je bagi masa. Lepas tu dakwah bagi masa untuk dapat iman tak boleh, tak mampu. Bukan tak mampu, kamu tak nak. Kamu tak nak iman, amal, kamu tak nak buat Allah suka. Kamu nak buat kamu suka je. Itu maknanya tak mampu tu. Tak mampu ni maknanya kita tak mau buat Allah suka. Kita nak buat yang kita suka. Mampu lah. Macam Sufyan nak. Yang dia suka, mampulah kan. Yang dia tak suka, dia cakap tak mampu lah. Tak betul. Bila Allah buat satu perintah dan bagi tahu pada Nabi, perintah tu bukan untuk diketepikan, diamal dan ditaati. Dia bukan saja Allah bagi perintah, okey tak apa, yang ini ya Allah kami tak mau buat. Yang ini kamu buat. Yang kahwin 2, 3 tu kita kata sunnah walaupun bukan sunnah.
Siapa kata kahwin 2, 3, 4 sunnah? Nabi mana ada kahwin 2, 3, 4? Dia 11 sama. Nabi-Nabi lain dah 100. Bila pula kahwin 3, 2, lebih pada 1 tu sunnah? Dalam Quran kata, kamu boleh kahwin 2, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kamu takut tidak berlaku adil, kahwin 1. Yang disuruh kahwin 1 sebenarnya. Sebenarnya lah. Sebenar bahasa dah diubah suai. Dibelitkan. Orang Islam ni mesti boleh sampai 4 sunnah. Mana sunnah? Itu kan sunnah. Itu Allah punya perintah. Kamu boleh kahwin 1, 2, 3, 4. Kalau kamu takut tidak berlaku adil, kahwin 1. Ini tak. Kahwin 2, 3 semua tak adil. Tak adil tak apa. Asal kahwin 2, 3. Itu tak ikut Quran semua. Tak ikut Quran. Sebelum kamu kahwin 2, 3, tanya dulu, ada perintah tak untuk saya? Kamu orang tak boleh berlaku adil. Dakwah pun tak buat. Kalau kamu orang adil, pertama adil pada Allah dulu lah. Allah bagi kau makan, minum, semua bagi. Bila kau nak ikut perintah Allah yang pertama ni, mengucap dan buat kerja dakwah? Itu pun kau tak nak buat. Dah tu nak kahwin 2, 3. Dengan diri kamu pun tak adil. Injustices kamu buat. Kamu tak mau kalimah tu masuk dalam. Lepas tu nak kahwin 2, 3. Boleh kamu berlaku adil dengan isteri anak kamu tu? Tak boleh. Sebab itu saya cakap dulu, saya bayan kat Sri Petaling, ini bukan sunnah. Kahwin 2, 3. Dia orang marah saya. Saya tunjuk kalau Nabi ada kahwin 3 je, 4, atau hadis, dia kahwin 11. Pergilah kahwin 11 kalau sunnah. Sunnah ni berbuat apa yang Nabi buat, tahu tak? Dalam Quran kata Nabi boleh kahwin berapa nak? Bukan ada 11 pun. Kalau tidak, kenapa Nabi kahwin 100 tu tak berdosa? 100 tu. Nabi Daud dah 99 dia ada isteri tau. Jadi dia manusia Nabi, tapi 99 isteri. Dia hantar dia punya jeneral pergi perang dengan harapan jeneral tu matilah, dan dia kahwin dengan bini dia 100. Lepas tu Allah tunjuk, Allah tegur dia. 2 orang melompat dekat istana dia. Diorang 2 ni nak dapat pengadilan. Aku ada 1 kambing je, dia kata. Yang kawan aku ni ada 99 kambing. Dia nak kambing aku juga. Siapa yang salah? Nabi Daud cakap yang 99 tu lah salah. Nabi Yusuf terus ingat, oh, ini Allah hantar untuk ajar aku. Terus bertaubat, minta ampun. Ingat tak? Kamu nak ikut sunnah mana? Kahwin ni. Nabi berapa yang dia boleh lah, yang Allah bagi. Yang kamu 1, 2, 3, 4. Kalau tidak 1. Kalau kamu takut berlaku adil, itulah dia perintah Allah. Bukan sunnah Nabi tu. Nabi tak buat tu. Nabi sama ada berapa dak je. Nabi walaupun boleh 100, 11 je. Maknanya dia banyak yang tekan nafsu dia tu. Rasyidi tidak boleh berlaku adil dengan agama. Tak boleh buat kerja dakwah pun tak boleh. Korban harta diri untuk agama pun tak boleh. Semua untuk dunia. Tiba-tiba nak kahwin 2, 3, 4 orang. Itu semua nafsu sebenarnya. Bukan perintah Allah. Kalau 1 orang nak kahwin 2, ada perintah sekarang. Dakwah buat. Berlaku adil dengan orang. Bersedekah. Sufyan ni boleh berlaku adil kalau dia kahwin 2. Boleh.
Boleh ke sembahyang? Dia sendiri tahu. Kalau kita orang tak semayang, orang tak berlaku adil ni. Semayang pun tak, dakwah pun tak buat, puasa pun tak ada. Adil lah. Tak menunaikan hak agama ni, tak meletakkan agama di tempatnya, adil ke? Zalim namanya. Kalau kita tak letak kerja dakwah ni di tempatnya, kita sibuk cari makan, kita orang zalim. Tak mungkin kita boleh berlaku adil dengan bini. Sebab itulah saya cakap orang kahwin aja tak buat kerja dakwah ni, kalau bapak dia sunah je, dia marah saya, terus bawa ke India Nizamuddin, so saya berhenti bayan lah. Dia orang semua buat usaha supaya saya berhenti bayan. Dia orang tak suka saya bayan sebab dia orang tak boleh bayan. Itu tujuannya. Orang hari ni nak semua bayan, walaupun dia bayan salah. Buat apa? Saya dulu jadi syurah, saya tak putus orang bagi bayan ni, yang bayan salah ni saya tak suka. Buat apa nak bagi bayan? Sebab dia orang lama. Bayan semua salah, bagi tahu tak betul. Ajar orang semua silap. Sebab itu dalam tabligh banyak yang rosak. Sebab yang bayan semua orang boleh. Yang jahil pun disuruh bayan. Dia train orang supaya bayan benda salah. Jadi sebab itu bayan 6 perkara. 6 perkara bayan apa? Benda 6 perkara pun salah. Dalam tabligh ni dia ada 6 perkara. 6 perkara tu dalam hadis tak ada. Walaupun iman, semayang, ilmu zikir, ikram muslimin, ikhlas, dakwah tabligh. Saya nak tanya orang tabligh, 6 perkara ni, pertama dia tak ada dalam hadis. Dalam Quran memanglah ada semua perkara, tapi nak, yang susun dia jadi 6 tu siapa? Kamu lah, ulama kamu. Dia bukan Maulana Ilyas buat ni, Maulana Yusuf, ulama kamu. Sekarang iman, semayang. Iman ni outcome tau, hasil. Boleh nombor 1 pula. Semayang, amalan. Ilmu zikir, amalan. Ikhlas, ikram muslimin, amalan. Ikhlas, outcome. Dakwah tabligh, amalan. Asal campur outcome dengan amalan dicampur, tak betul. Tengok Islam yang benar, hadis Nabi, 5 rukun Islam. Ini rukun kerja, amal. Rukun amal atau rukun kerja. Mengucap 2 kalimah syahadah dan menunaikan haknya, iaitu buat kerja dakwah, ta'murun bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kedua, semayang. Ketiga, puasa. Keempat, sedekah. Kelima, haji. Ini semua amal. Rukun iman, percaya kepada Allah, percaya pada Nabi-Nabi, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada hari kiamat, baik buruk dari Allah. Ini bukan rukun kerja. Ini nama outcome, hasil. Baru betul. Buat 5 rukun Islam, rukun kerja, dapat 6 rukun iman. Inilah kita kena betulkan, bukan 6 perkara. 6 perkara dalam tabligh itu tak betul. Sebab bukan datang dari Allah. Dia tak bijaksana. Yang faham ni dengan izin Allah baru saya. 5 rukun Islam, rukun kerja, 6 rukun iman, outcome daripada rukun kerja. Hari ni tak ada orang tahu kat dunia ni sebab Allah tak bagi tahu. Saya dibagi tahu oleh siapa? Tak ada iblisnya bagi tahu saya ni. Tak ada ulama-ulama di India tu yang tabligh tu ajar saya, tak ada. Yang ajar saya ni Allah SWT tahu. Jadi inilah dia yang kita kena ikut. 5 rukun Islam,
rukun kerja. Silapnya 5 rukun Islam kita sekarang ni sudah di hadis sudah palsu. Rukun pertama mengucap aja. Dia tak ada menunaikan hak mengucap. Dalam satu hadis lain, Nabi SAW beritahu rukun Islam tu 7. Yang ke-6, buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Yang ke-7, memberi salam pada ahli keluarga. Saya punya rukun Islam dengan izin Allah. Pertama, mengucap dan buat kerja menunaikan hak mengucap. Itu kerja ta'muru nabi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kedua, sembahyang. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji. Apa bezanya dengan hadis Nabi? Hanya saya tinggalkan jumpa keluarga, bagi salam. Itu hadis tu. Yang lain, tabligh 6 perkara apa hal? Mana dapat? Sibuk 6 perkara hakikat, dapat hakikat agama bila buat 6 perkara. Ini semua benda-benda cakap aja. Mana Ilyas tu wali Allah, sama mana kau tahu dia wali Allah? Allah bagi tahu kau dia wali Allah. Kalau dia Allah tak bagi tahu kau, kau jangan cakap sebarang orang wali Allah ni. Yang pasti wali Allah ni Nabi Ulul Azmi, kekasih Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, bapa sekalian, hari ni orang Islam dia tak faham banyak perkara. Orang alim pun dia tak tahu siapa orang alim. Orang ulama pun dia tak tahu siapa ulama. Asyik panggil sebarang orang ulama lah, itulah wali Allah lah. Semua panggil ikut suka dia je. Mana betul? Kalau Nabi bilang dia ni masuk syurga, Nabi bilang mana kau tahu? Nabi yang tahu pun, Allah bagi tahu pun, bolehlah dia cakap orang ni ahli syurga. Kau cakap orang tu ahli syurga, kau dapat dari mana? Allah beritahu kau. Kalau saya ni cakap, boleh tahan juga. Saya ada ilham, saya ada alat. Nak tahu kau ni kalau mati sekarang ahli syurga tak? Ada. Iman kau macam mana? Saya tak tahu. Allah bagi tahu, barulah saya tahu. Perkara-perkara yang saya tahu ni, saya tak tahu kalau Allah tak bagi tahu saya. Jadi saya ni bukannya sebarang orang, naib kepada Muhammad SAW yang Allah pilih untuk menghidupkan kembali agama di akhir zaman. Bukan sebarang kerja kecil tu, menghidupkan agama tau. Nabi Muhammad SAW dia tak menghidupkan agama, dia diberi agama Islam untuk didakwah. Lepas tu agama tu mati. Saya tak ada dibagi agama baru dah. Hidupkan agama mati, lagi susah punya kerja tau. Kalau tak ada alat mana boleh? Kalau tak ada ilmu mana boleh? Kalau tak ada ni semua ilham mana boleh? Ikut apa saya cakap dengan izin Allah. Baca Quran yang saya tafsir dengan izin Allah. Ikut dan buat. Yang pertama sekali tunaikan hak mengucap. Buat kerja ta'muru nabi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar seperti Muhammad SAW dengan korban harta dengan niat nak buat Allah suka. Semua skrip tu dengan izin Allah saya dah buat. Baca, buat hari-hari guys. Buat Allah suka, buat Allah gembira. Pasti Allah hindarkan kita dari segala duka cita dan bala bencana. Okey.